Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih Tuan bagi peluang untuk sama-sama kita dapat mentaati Allah dengan kita dapat melaksanakan buka puasa yang difardukan pada bulan Ramadan. Kemudian kita sembahyang maghrib berjemaah, kita sembahyang isya berjemaah, dan kemudian kita diikuti dengan sembahyang tarawih, sambung pula dengan tazkirah sedikit dia nak. Jadi tuan-tuan, syukur kita pada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya puasa yang kita puasa ni tuan-tuan ialah yang difardukan pada tahun yang kedua hijrah. Mana pada ketika Nabi dah Mekah 13 tahun belum difardu puasa bulan Ramadan. Nabi hijrah mai di Madinah tuan-tuan, tahun pertama pun belum difardu puasa. Tahun yang kedua baru difardukan. Tuan-tuan. Tetapi sebelum pada tu sahabat pun dah puasa dah. Sebahagian kata juga diwajibkan, sebahagian kata dah, tapi dah jadi amalan sahabat ketika itu tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Ada kata puasa awal bulan, tengah bulan, hujung bulan. Ada disebut kata puasa hari putih 13, 14, 15. Berarti kalau lah 3 hari sebulan tuan-tuan, 12 bulan, 36 hari. Dan tuan-tuan, kita ni umat Nabi SAW yang Allah sayang pada umat lain, melalui rahmat yang ada pada Nabi kita. Kita buat apa pun tuan-tuan, bulan biasa Allah darab 10, bulan puasa lagi-lagi. Tuan-tuan, kita puasa, kalau lah ikut tadi tuan-tuan, puasa 36 hari, darab dengan 10 berapa? 360. Seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan, kalaulah kita ni tuan-tuan puasa tiap-tiap bulan 3 hari, apabila difardukan puasa ni, maka tuan-tuan puasa tadi jadi sunat. Apabila difardu puasa bulan puasa, maka puasa sebulan 3 hari tadi jadi sunat. Tuan-tuan, jadi kalaulah kita ni tuan-tuan boleh jaga satu puasa sunat sehari, 3 sehari pula dah, sebulan 3 hari. Kita puasa pula tuan-tuan bulan Ramadan. Kita puasa Ramadan ni diberi pahala semacam kita puasa sepanjang tahun. Lepas tu tuan-tuan, kita puasa pula tuan-tuan lepas puasa 6 hari bulan Syawal pun dapat pahala sepanjang tahun juga. Berarti kalau tuan-tuan buat 3 ni, setahun buat sekali, tapi dapat pahala semacam puasa 3 tahun. Kalau buatlah, kalau buat, kalau tak buat tahun depan insya-Allah kita buat. Tuan-tuan, ambil hari putih pun tak apa, hari awal tengah hujung pun tak apa. Rajin tambah Isnin Khamis lagi bagus. Lagi rajin Sabtu Ahad pun puasa. Kalau lagi rajin lah. Paling tak rajin pun sebulan 3 hari. Itu tersirat kita puasa sebenarnya tuan-tuan. Puasa yang kita puasa ni nak bagi kita ada semangat. Salah satunya kita puasa lepas puasa sunat. Kalau puasa ni tuan-tuan, dia akan teman kita di dalam syurga nanti, di dalam alam barzah nanti tuan-tuan. Apabila kita masuk tuan-tuan, kubur ni 3 benda besar-besar yang akan menemani dan jawab bagi pihak kita sekiranya kita jaga dia di dunia. Satu, puasa, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kenapa bulan puasa ni tuan-tuan, kalau ikut logik akal kita tuan-tuan, dah penat letih puasa tuan-tuan. Kalau lah bulan puasa sembahyang 5 jadi 3 kan bagus. Siapa setuju tuan-tuan? Setuju tak? Setuju lah kalau diberi kelonggaran. Tapi masalah tak boleh. Dah tuan-tuan puasa tuan-tuan 5 waktu tak kurang. Dia suruh sembahyang tarawih buat lepas Isyak. Tengok tu, sepatut tuan-tuan tak ada lah. Tapi suruh sembahyang tarawih pula dah. Dah puasa penat letih. Itu tersirat tuan-tuan. Nak abang kat kita, suruh kita ni tuan-tuan, lepas puasa jaga sembahyang sunat.
Tadi puasa sunat. Nah, tuan-tuan, sunat yang kita puasa qabliyah ba'diyah, puasa pula dah tuan-tuan, semayang qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan, dia bukan sekadar tuan-tuan tapi fardu, tapi dia menyempurnakan tuan-tuan kekurangan, kecacatan tuan-tuan dalam semayang itu. Bahkan saya sebut dulu dalam kuliah saya tuan-tuan, terutama nak bagi saya dapat aman. Kalau dah semalam tu tuan-tuan jaga semayang fardu isya berjemaah, tuan-tuan semayang sunat sebelum subuh, tuan-tuan semayang subuh berjemaah, tuan-tuan dapat pahala semacam semayang sunat sepanjang malam 2 malam. Dan tuan-tuan tambah pula bulan puasa. Siapa semayang isya berjemaah, dia semayang tarawih dan witir habis sekali dengan imam, dia dapat tambah lagi semacam semayang sunat sepanjang malam. Berarti tuan-tuan dapat berapa malam? 4 malam. Banyak kan? Kata fikir hak lain masa saya dah cerita. 3 malam juga. Pasal apa tuan-tuan? Sunat isya berjemaah separuh malam, sunat sebelum subuh separuh malam, jadi 1 malam. Semayang subuh berjemaah 1 malam. Tuan-tuan, khusus untuk bulan puasa saja, semayang isya berjemaah dan semayang tarawih witir habis sekali dengan imam A sampai Z, dia dapat pahala juga 1 malam. Hak ni hanya bulan puasa. Dapat apa malam? 3 malam. Tak mau lagi, tak tahu nak kata. Tu bonus spesial tuan-tuan. Umat lain tak ada ni. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi ni tuan-tuan, rahmatan lil alamin. Bahkan pada umat dia, masya-Allah. Dengan sebab kelebihan itulah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak cerita awal-awal puasa? Apabila difardukan tahun yang kedua, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, hukumnya kita puasa ni tuan-tuan, selepas isya tak boleh makan dah. Awal-awal tu, tahun pertama, lepas isya tak boleh makan. Tuan-tuan, tang meja lagi tak boleh makan lah. Minum-minum tak boleh lah. Kalau ikut hak pada permulaan. Kalau makan tak boleh, berpasangan boleh tak? Tak boleh juga lah. Agak-agak zaman sahabat ada orang lengak. Terlengak tak? Ada. Sahabat macam kita, bukan malaikat. Jadi tuan-tuan, tengok tahu tak siapa mula-mula lengak? Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah tuan-tuan. Dia bermain, ya Rasulullah, sudah dahlah saya. Ini mula-mula tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rajak dalam Quran ni. Cerita ni ayat Quran turun. Tuan-tuan, kalau benar ni, kes ni, peristiwa ni tak berlaku, hukum tu sampai sekarang kita kena. Tak kenanya. Moreh-moreh tak ada ke mana tuan-tuan. Kedai topiang tutup habis. Tak boleh. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Duk esok pula tuan-tuan, hari ni Umar. Esok sahabat kata, ya Allah, saya pula dah. Duk petang saya pula dah. Banyak orang. Satu cerita. Yang kedua tuan-tuan, lepas pada isya tak boleh makan. Dan juga tuan-tuan, yang kedua selepas pada tidur tak boleh makan. Tak kira lah tidur lepas isya ataupun lepas maghrib. Berlaku kes pada sahabat juga. Seorang tu balik kerja penat letih, tuan-tuan, nak buka puasa. Dia pun bukalah puasa ayat kurma lah. Ayat kosong tuan-tuan, lepas tu kurma. Lepas tu bini dia kata, abang nak makan nasi. Bahasa kita lah ni tuan-tuan, sahabat makan nasi ke roti tuan-tuan. Nak makan benda berat, nak panah, nak masak panah-panah lah, baru bagi makan sekejap lagi, baru sedap. Tak sedap. Jadi tuan-tuan, orang dulu nak panah bukanlah macam kita, nak kena nyala api, nak kena besi yang mana ada peti air macam kita tuan-tuan. Mereka apa tak ada. Lambat. Kawan ni dah penat letih, jadi macam mana? Tidak. Yang bini dia pula tak sedang kata suami dia dah. Tidak. Dia pun masak-masak sudah pilah nak panggil suami dia makan, tengok suami dia. Tidak. Kejutlah. Abang ni makanan masak dah. Abang dia kata jaga-jaga. Loh, Nabi kata dah tidak, tak boleh makan. Sahabat betul. Betul. Kita betul tapi tak apa betul. Kita lah. Jadi tuan-tuan dia pun tak makan. Sampai ke esok. Ceritanya sampai kat Nabi turun ayat Al-Quran.
kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata makanlah, minumlah. Tuan-tuan. Nah, sehingga nampak benang putih, benang hitam boleh berbeza. Nah, sampai ke keluar fajar. Mana keluar fajar? Sadiq. Kalau tak berlaku kes tu kat sahabat, ayat Quran ni tak turun sampai ke kita lah ni. Nah, terima kasih Sayyidina Umar mula-mula berlaku peristiwa tu. Tu tuan-tuan lagi faham. Dan tuan-tuan, nah, itu kait tuan-tuan. Nah, tadi semayang, puasa. Tuan-tuan, kenapa dalam bulan puasa kita baca Quran banyak? Nah, kerana Nabi sendiri tuan-tuan ulang Al-Quran dengan Jibril alaihi salam tadarus setahun sekali, hampir-hampir Nabi dah wafat sampai 2 kali. Tersirat tuan-tuan nak suruh kita baca luar Ramadan, banyak bacaan Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? 3 benda ni semua duduk dalam bulan puasa. Nah, kait dengan satu hadis, Nabi kata, kalaulah kita boleh jaga 3 benda ni, terutama bukan benda 3 benda ni saja, banyak lagi, tapi terutama 3 benda ni di alam barzakh ni tuan-tuan, apabila kita mati, bukan nakir mai tanya kita. Nah, mula-mula tuan-tuan, kita ni duduk baring tuan-tuan, nah, ngadap kiblat, dia mai ke belah kaki. Tuan-tuan, kaki ni tuan-tuan, sekiranya kita ni jaga semayang, berdiri semayang tuan-tuan, tak tinggal, penat, letih, kerja, sibuk tuan-tuan, panas, sejuk tuan-tuan, ada masalah, kaya tuan-tuan, seronok, kita tetap semayang, insya-Allah semayang akan dibentuk satu ciptaan Allah. Dia akan jadi tuan-tuan penjawab bagi kita, pihak kita. Bukan nakir mai tuan-tuan semayang kata, kalau kamu ni nak tanya tuan aku nak bagi dia rehat kerana dunia dia jaga aku. Tuan-tuan takut tak jaga semayang, bukan nakir mai awal-awal tang kaki, awal-awal lagi tak ada jawab. Tapi kalau jaga semayang tuan-tuan, sibuk ke, penat ke, sakit ke tuan-tuan, letih ke, sejuk ke, panas ke, hujan ke, tetap kita jaga semayang. Maka insya-Allah semayang kata, hari ini saya nak jawab, bagi tuan saya rehat, saya nak jawab. Satu, faham ya? Mai tuan-tuan di perut ni, belah kiri kanan. Perut ni apa? Besar. Nah, betul tuan-tuan, nak puasa kita bukan sekadar tuan-tuan kita nak tahan makan dan minum, tapi kita tahan hawa nafsu, segi perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, bahkan fikiran pun kita jaga. Nah, itulah puasa yang tinggi tuan-tuan. Kalaulah kita puasa tuan-tuan dengan begitu tuan-tuan, bukan sekadar tahan makan minum, kita tuan-tuan memenuhi puasa dengan amalannya. Tuan-tuan, ramai yang puasa tapi amalan tak cukup. Sebab tu Nabi kata tuan-tuan, ada di kalangan orang yang puasa, di akhirat nanti dia tak dapat apa-apa, hanya dapat haus dan lapar, dahaga saja. Pasal apa? Ada orang puasa tapi tak semayang, ada tak? Ada. Tapi ada tak orang semayang tak puasa? Ada. Payah jumpa, bukan tak ada, mungkin ada, tapi payah jumpa. Tapi kalau puasa tak semayang, Allah melambak. Tak ada pasal apa mereka puasa juga, walaupun tak semayang, sebab mereka takut tak boleh raya. Betul. Kalau ikut hukum tuan-tuan, raya puasa tu ialah tuan-tuan, ialah tanda kemenangan bagi orang yang berpuasa. Lepas tu tuan-tuan, siap-siap siapa tak puasa, dia memang raya tak boleh sama kita. Duit raya pun tak boleh bagi. Nah, kalau ikut betul macam tu lah. Tapi tuan-tuan takkan nak buat macam tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, raya puasa ialah tuan-tuan meraihkan. Raya tu nak meraihkan pada orang yang tuan-tuan dia dapat tuan-tuan mentaati Allah pada bulan puasa dengan melaksanakan berpuasa. Sekiranya dia jaga puasa, bukan kata puasa saja semayang pun dia jaga, hal lain pun dia jaga dalam puasa tadi tuan-tuan, puasa akan kata kepada malaikat munkar nakir, kata, kalau tuan nak tanya saya, nak tanya tuan saya akan jawab bagi pihaknya. Kalau dunia dia jaga saya, dua arah, depan tak boleh, kiri kanan tak boleh, mepek kepala.
Nah, kepala ni apa? Al-Quran. Kalau dunia ni tuan-tuan, dia baca Al-Quran, dia jaga Al-Quran, tuan-tuan sehari dia baca juga. Betul tuan-tuan, dalam sehari kena baca Al-Quran. Ambillah semangat. Kalau bulan puasa ni boleh tadarus tuan-tuan, semangat kita tiap-tiap hari lepas puasa baca Al-Quran. Paling kurang surah Al-Mulk As-Sajadah. Paling kurang tuan-tuan satu hari 100 ayat. Dalam hadis Nabi kata siapa yang baca Al-Quran satu hari 100 ayat, dia tak tergulung golongan orang yang lalai daripada Allah. Tuan-tuan bukan lama pun baca. Kita dah tengok telefon lagi lama. Nah, telefon ni dia pandai telefon ni. Kalau tak buka tak apa, kalau dah buka tak. Tuan-tuan. Nah. Quran payah nak buka. Tak buka dan nak tutup. Nak buka tu dah payah dah satu. Nak duk tagak. Tak buka dia main macam-macam. Nak tak buka nah. Mesin baju tak tekan lagi. Tutup balik. Dah habis nasihat tuan-tuan main nak buka, pinggang pula dah. Macam-macam dia main tuan-tuan ketika kita nak baca Al-Quran. Itu tuan-tuan ialah hasutan syaitan. Sebab tu tuan-tuan nak baca Al-Quran, Allah suruh kita minta jauhi pada godaan syaitan. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu tazkirah. Tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, syaitan dia tahu apabila kita baca Quran ni tuan-tuan, hati jadi lembut. Kita baca Quran, Allah bagi rahmat. Kita baca Quran, Allah bagi keampunan. Kita baca Quran, dapat pahala satu huruf 10 tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah satu-satu, tapi baca Quran ni satu huruf 10. Quran ni tuan-tuan ada 335,7,000. Berapa lebih kurangnya tu lah, mana 330,000 lebih huruf. Kalau tuan-tuan khatam Quran sekali darab 10, berarti 3,300,000 lebih. Tuan-tuan, mana satu orang tuan-tuan kerja satu bulan dapat tuan-tuan 3 juta lebih dengan keadaan semua bersih, tak ada ganggu hak orang. Ada orang buat kerja dapat sebulan 3 juta, tapi tak tahu dah 3 juta tu betul tak betul. Nah, tapi hak ni tuan-tuan clear. Dan tuan-tuan tak kurang, tak ada menyakiti siapa tuan-tuan. Semua tuan-tuan bersih 3 juta. Tu kalau khatam sekali. Kalau khatam 2 kali 6 juta. Tuan-tuan biasa tengok duit juta? Tengok dalam berita kan tengok. Tuan-tuan, Allah Akbar. Itu tuan-tuan 3 benda. Nah. Jadi tuan-tuan, nah. Tadi saya sebut nah. Dan ambil bawah. Nah, jadi tuan-tuan, tak panjang lah, tak mahu panjang lah. Jadi tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, jagalah kita ketika kita bangkit sahur. Salah satu tuan-tuan, kenapa kita suruh bangkit sahur? Puasa tak bangkit sahur boleh tak? Boleh. Sahur ni sunat. Tapi tuan-tuan, Nabi kata sahur itu membezakan puasa orang Islam dengan orang bukan Islam. Sahur itu mempunyai keberkatan. Sebenarnya tuan-tuan, sahur tu tuan-tuan, Allah suruh kita bangkit nak terbiah, suruh kita bangkit tahajud. Terserah tuan-tuan nak suruh kita bangkit tahajud. Tuan-tuan, orang perempuan lah tuan-tuan, janganlah bangkit masak perangat gulai masak tapi tahajud tak semayang. Okey. Nah, bangkit ni tuan-tuan, tuan-tuan, baju tu, kain tu lah pada bangkit tidak sampai makan sudah. Bahasa pinggan ayah subuh, bukan baju tu lah, tak ubah-ubah. Tu buat dah, sambil-sambil duk perangai tu. Maya tak rekah pun tak apa. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan, si suami pula kalau dah isteri bangkit tuan-tuan masak, kita tak salah duk buat, duk pengak telinga, duk pendam. Bila bini pun abang kata, abang, makan. Bukan tak sedar, bini bangkit masak sedar. Kalau dah sedar, tuan-tuan bangkit lah tuan-tuan tahajud. Tuan-tuan sedar tak sedar bini yang tuan-tuan bangkit tu? Sedar. Lepas tu bangkit tak? Lepas tu jawab sendiri, tak usah cerita ke orang. Betul tuan-tuan, kalau dah isteri duk masak, kita bangkit tahajud duk, ya Allah. Tak tengok tuan-tuan, katalah sebelum ni tak pernah bangkit tahajud, malam ni bangkit, kata ya tuan-tuan. Nah, elok tu kita tengah duduk, oh ya Allah, ya Allah. Bini ni tengok,
Masya Allah abangku, dia pun pelan-pelan dia dekat belakang. Amin ya Allah. Kita pun ya Allah, apa kita minta pun tak tahu. Mimpi ya, nak kata ni melawak ada tuan. Dan tuan-tuan, kenapa satu ayat Allah sebut kita ni waktu sahur Allah tak kata bangkit tahajud, tapi Allah kata apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangkit istighfar pada Allah. Ini juga nak terbiah. Tadi tuan-tuan saya kata kat tuan-tuan, saatnya saya tengok belakang lah. Saya tak makan pula, dua-dua kena. Tuan-tuan, orang perempuan lah tuan-tuan, Allah terbiah waktu sahur. Tengok kalau dia tak boleh puasa, dia bangkit tak sahur orang perempuan? Bangkit tak bangkit? Bangkit. Pasal apa? Dia kena masak bagi pada suami dia. Begitulah tuan-tuan Allah nak terbiah. Orang perempuan kalaulah tuan-tuan, kalau dia tu masih boleh semayang, tengok dia tak boleh semayang. Tuan-tuan bukanlah tuan-tuan ini pasal apa tak? Allah syoknya aku tak boleh semayang, aku nak tidur. Nak belakang. Pasal apa tak bangkit ni? Tak boleh semayang lah bang. Syok aku tidur. Tuan-tuan, Allah suruh bangkit waktu sahur buat apa? Istighfar. Walaupun kita tak boleh semayang, tapi kita boleh nak istighfar. Boleh. Pagi petang Allah kata aku kurang tahu buat asyik dah. Pagi dan petang ingat pada Allah dengan zikir. Betul tuan-tuan. Itu nak tengok kita dengan Allah tu tahaman. Mentang-mentang Allah bagi cuti, Allah abang buat seorang mana? Tak tuan-tuan, memang tak boleh semayang, tapi boleh bangkit. Tuan-tuan tengok lepas pada ni kata-kata dalam belakang. Pak pasien boleh semayang, tak boleh semayang tu lah. Mana dia tak boleh semayang tu, bangkit. Bangkit ambil semayang pakai kain telekung. Abang kata, dia kata tak boleh semayang tu hari. Pelik hari ni yang pakai telekung. Buat apa? Duk minat. Abang tak kira tahajud. Bukan surah ni, surah lain. Sudah tengok bini aku buat pelik ni. Apa-apa dia bangkit buat apa? Zikir, istighfar dengan Allah. Ambil dan duduk. Masya Allah. Itulah tanda keikhlasan. Walaupun dia tak semayang, tapi dia masih buat ibadah dengan Allah. Itulah tuan-tuan kesiratnya. Cukuplah asal panjang. Habis tengah ada syok tadi. Habis mengantuk lagi tak jadi. Jadi itulah tuan-tuan sebahagian yang kita bincang malam ni, terutama diri saya sendiri. Perempuan, kita doa supaya Allah jadikan puasa kita tadi puasa yang terbaik segala orang panggil segi urusan, segi ibadatnya, puasanya, semayangnya, baca Qurannya, bagi orang makannya, sedekahnya, hubungan kita, keluarganya, suami, isteri dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akhiri Ramadan dapat keampunan dan pembebasan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah dan astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.